Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Bertemu kembali kita di dalam subjek Fiqh Syahadah tahun 3. Jadi murid-murid semua boleh bersedia dengan buku Fiqh Syahadah tahun 3 dan alat tulis. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tadah tangan, baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk yang ke-14, iaitu Haji Mukmin. Haji Mukmin. Okey, murid-murid cuba ulang semula apa rukun-rukun Islam. Okey, rukun Islam yang pertama iaitu syahadah. Syahadah mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu syahadah. Rukun Islam yang pertama syahadah. Kemudian rukun Islam yang kedua solat. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu merupakan rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga iaitu berpuasa. Puasa bila? Puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib pada bulan Ramadan selama berapa hari? 30 hari selama sebulan. Okey, yang keempat, rukun Islam yang keempat iaitu zakat, membayar zakat, zakat fitrah. Dan yang kelima, hari ini kita akan masuk rukun Islam yang kelima iaitu Haji Mukmin. Haji, rukun Islam yang kelima. Jadi murid-murid semua boleh buka buku, buka surat 46. Buku teks Fiqh Syahadah muka surat 46. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran murid dapat pertama menyatakan hukum menunaikan haji. Apa hukum menunaikan haji? Yang kedua, menyebut semula 3 kelebihan menunaikan haji. Apa kelebihan orang yang menunaikan haji? Okey, ini objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jom kita baca sama-sama. Tengok buku muka surat 46. Tajuk 14, Haji Mukmin. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Okey, jom kita tengok dialog ini. Adik-adik, kita mestilah menanam azam dalam diri sekarang untuk mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah. Tapi kenapa pula kak perlu kita pergi ke sana? Perlu. Sekurangnya kita wajib menunaikan haji sekali seumur hidup bagi yang mampu menurut syarat-syarat tertentu.
Okey, orang yang wajib menunaikan haji ni siapa? Iaitu orang yang mampu menurut syarat-syarat yang tertentu, mampu dari sudut kesihatan, dari sudut kewangan, dari sudut bekalan-bekalan, dia dah cukup semua, dah cukup duit, kesihatan pun okey. Jadi hukum ke atasnya adalah wajib. Bila dia dah sampai masanya, contohnya dia mohon ke Mekah untuk menunaikan haji melalui tabung haji, tiba-tiba waktu tu naik nama dia untuk pergi Mekah melalui tabung haji. Jadi wajib dia pergi sekiranya tubuh badan sihat, duit ada. Jadi ke atasnya wajib. Tak kira sama ada tua ataupun muda, yang penting mampu. Bila ada kemampuan, maka hukum ke atasnya adalah wajib sekali seumur hidup. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya, muka surat 47, perenggan yang atas tu. Oh, begitu. Okey, apa kelebihan orang menunaikan haji ini? Apa kelebihan orang menunaikan haji ni? Kelebihannya banyak. Pertama, okey, mudah-mudahan boleh garis dekat dalam buku. Kelebihan orang yang menunaikan haji ni, yang pertama, mendapat ganjaran haji mabrur. Haji mabrur ni haji yang diterima oleh Allah SWT. Pahala besar, ganjarannya besar. Mendapat ganjaran haji mabrur. Yang kedua, kelebihan orang yang menunaikan haji ini akan dirinya akan menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir seakan umpama kain bersih, tak ada apa-apa kotoran, tak ada apa-apa dosa. Orang yang mengerjakan haji kerana Allah, dia akan mendapat ganjaran pahala dan dirinya akan menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ni tak ada dosa apa-apa, tak ada kesalahan dengan orang, tak ada dosa dengan Allah. Jadi itu kelebihan orang yang mengerjakan haji. Ketiga, merupakan jihad yang paling utama. Itu sahaja? Ada lagi? Tak, ada lagi. Iaitu orang yang pergi haji, hanya yang ni poin yang keempat, akan menjadi tetamu agung Allah Ta'ala. Dan insya-Allah didoakan keampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi Mekah, kita menziarahi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi ni masjid Nabi. Kita ziarah Nabi, kita pergi ke makam Nabi. Makam ni kubur. Dekat dalam Masjid Nabawi ni ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makam para sahabat-sahabat yang lain, para syuhada yang disemadikan berhampiran dengan Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. Jadi orang yang dapat mengunjungi Masjid Nabawi, insya-Allah mereka akan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah untuk mengunjungi ke Mekah dan ke Madinah, insya-Allah. Sama ada buat umrah ataupun buat haji, insya-Allah. Okey, jadi seterusnya kita baca yang bawah ni. Ingat, jangan menggunakan wang dari sumber yang haram. Sumber-sumber ni, kita pergi Mekah, kita pergi tempat yang baik, tempat yang mulia, tempat yang suci, pastikan sumber kewangan yang kita dapat itu dari kewangan yang bersih, kewangan yang halal. Jangan menggunakan wang dari sumber-sumber ni. Yang pertama,
hasil duit riba. Duit riba. Riba tu apa? Riba tu penambahan. Contoh kalau orang tu berhutang RM30, maka dia kena bayar RM30. Kalau dia berhutang RM30, dia kena bayar RM60. Itu bermakna ada unsur riba. Kemudian wang rompakan harta orang lain. Dia mencuri, dia meragut harta orang lain. Lepas tu dengan duit tu, dengan harta tu, dia bayar tiket untuk pergi ke Mekah. So hukum dia tak boleh. Yang ketiga, hasil wang nyanyian lagu maksiat. Wang nyanyian lagu maksiat ni maksudnya nyanyian yang lara, yang melekakan manusia. Hasil daripada tu dia pun guna pergi Mekah. Jadi tak boleh. Kemudian yang keempat, wang judi. Wang judi ni wang pertaruhan. Seseorang tu kalau dia masuk apa-apa pertandingan, apa-apa game, kena bayar duit. Siapa yang menang, dia akan dapat semua duit. Tapi kalau siapa yang kalah, dia tak dapat apa-apa. Dia dapat rugi bayar duit. Itu adalah pertaruhan ataupun perjudian yang tidak dibenarkan dalam Islam. Baik, seterusnya kita tengok muka surat 48. Tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Yang pertama, menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Betul atau salah? Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Betul atau salah? Jawapannya betul. Yang kedua, semua Muslim yang berkemampuan wajib menunaikan ibadah haji, sama ada miskin atau kaya. Betul atau salah? Jawapannya betul. Dia walaupun miskin, tapi dia ada kemampuan. Kemampuan dari sudut kesihatan, dari sudut kewangan bekal untuk ke Mekah. Maksudnya dia dah cukup dah duit untuk ke Mekah. Cuma dia miskin. Boleh, tak ada masalah. Asalkan ada kemampuan, cukup kewangan dan kesihatan yang baik, boleh mengerjakan haji. Kemudian yang ketiga, wang yang digunakan untuk ibadah haji mestilah yang halal. Sumber duit yang digunakan untuk bayar tiket flight, bayar makan minum, perbelanjaan untuk mengerjakan haji mestilah menggunakan wang yang halal. Jawapannya betul. Yang keempat, tanah suci Mekah adalah tempat berhimpun umat Islam sedunia. Di Mekah ni pelbagai manusia. Ada yang dari kulit hitam, ada yang dari kulit putih, ada yang dari kulit kulit kelabu, coklat dan sebagainya. Ada orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Arab, orang Pakistan, semualah. Semua umat manusia ni berkumpul di Mekah. Sebab apa? Sebab untuk mengerjakan ibadah haji atau umrah. Jadi jawapannya betul. Kemudian nombor 5, orang yang menunaikan ibadah haji akan menjadi tetamu Allah Ta'ala. Orang yang mengerjakan ibadah haji ni maksudnya dia menziarahi Masjidil Haram, dia menziarahi Masjidil Nabawi. Sesiapa saja yang menziarahi masjid, maka dia akan menjadi tetamu Allah. Sama juga kalau kita pun, kalau dekat rumah kita ada surau, ada masjid, kalau kita pergi solat dekat masjid, dekat surau, kita pun telah menjadi tetamu Allah. Okey, baik. Yang keenam, untuk pergi ke Baitullah Al-Haram, maksudnya pergi ke Mekah ni, tidak memerlukan persiapan yang rapi. Maksudnya tak perlu ada bekalan yang cukup, tak perlu ada pakaian yang cukup, tak perlu ada duit yang cukup untuk pergi ke Mekah ni. Tak perlu ada persiapan yang rapi.
Jawapan dia betul atau salah? Jawapan dia salah. Kena cukup lengkap semua, baru kita boleh menunaikan ibadah umrah. Kemudian yang terakhir, menunaikan ibadah haji tidak sesuai bagi orang muda. Jawapannya salah. Tak ada ketetapan. Tak ada ketetapan siapa yang boleh, siapa sahaja boleh pergi ke Mekah asalkan dia cukup syarat tertentu. Kalau dia muda tapi dia ada kemampuan dari sudut kewangan, kemampuan dari sudut kesihatan, maka boleh juga dia pergi ke Mekah walaupun dia masih muda. Okey, baik. Kemudian muka surat 49, senaraikan kelebihan menunaikan ibadah haji. Kelebihan menunaikan ibadah haji ni murid-murid boleh salin semula daripada buku Fiqh Syahadah ni, muka surat 47. Kat sini ada 5 kelebihan. 5 kelebihan menunaikan haji dan umrah. Menunaikan haji di Mekah, mendapat ganjaran haji mabrur. Yang kedua, menjadi bersih, diri menjadi bersih seperti bayi baru lahir. Yang ketiga, merupakan jihad yang paling utama. Yang keempat, menjadi tetamu agung Allah. Dan yang keenam, didoakan keampunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan haji. Okey, setakat di sini dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.